Kalau gabungan itu merasakan bahawa fleksibiliti perlu ada, sebelum pilihan raya, dia bertanding atas tiket gabungan tersebut. Itu sebab dia merasakan bahawa gabungan itu boleh memberikan dia kemenangan. Kemudian contohnya macam apa yang disebut oleh Pontian, dia masuk di bawah Barisan Nasional, lepas tu dia dah menang, dia lari. Tetapi pelarian dia tu pelarian secara satu blok. Itu yang disebut di dalam jawatankuasa bahawa kalau bergerakan itu adalah blok tu dilihat sebagai konsep gabungan. Tetapi soalan yang perlu juga kita tanya nanti ialah, adakah gabungan sebut satu parti politik ataupun gabungan sebut hanya satu gabungan? Sebab perjanjian gabungan itu yang sangat penting. Itu sebab saya melangkah balik kepada perkara 10. Sebab perkara 10 di mana mahkamah boleh menilai perjanjian tersebut. Kalau perkara 10 tak dipinda, apa pun perbincangan, apa pun gabungan, apa pun gerakan, bererti kesimpulannya mahkamah boleh tolak. Jadi perjanjian tersebut tidak sah. Saya berbalik, apa persoalan yang Berhormat semua tanya saya, jawapan saya satu saja. Kalau kita bertanding, kita yakinkan rakyat atas diri kita, atas tiket sesemua, undang-undang pindaan hari ini adalah untuk rakyat, bukan untuk parti politik. Tak ada kena-mengena untuk parti politik. Sama ada gabungan ke, bukan gabungan ke, bebas, ialah ini adalah undang-undang rakyat. Itu yang mana kerajaan memberikan kebenaran kepada jawatankuasa untuk duduk berbahas dan berbincang. Kalau kita tak letak kepada rakyat the voters right dalam anti-hopping law dengan izin, bererti bahawa rakyat tidak akan keluar bertanding, tidak akan keluar mengundi untuk pilihan raya. Tetapi ketakutan saya ialah peringkat negeri-negeri. Kerana saya melihat bahawa kita tidak boleh memaksa negeri-negeri. Tetapi saya berharap yang berhormat daripada blok belah sana yang ada pegang negeri-negeri, mungkin di Selangor, mungkin di Pulau Pinang, wajibkan negeri-negeri tersebut melaksanakan undang-undang ini. Kalau tidak, seolah-olah kerajaan pusat, federal, tak ada kata. Kerajaan negeri banyak kata. Dan kerajaan bertukar-tukar. Jadi tidak begitu adil. Dan saya menganggap bahawa wakil-wakil dalam jawatankuasa, saya menganggaplah, mungkin saya salah, telah membawa kepahaman ini kepada parti politik mereka. Sebab perbincangan kita ialah perbincangan yang diwakilkan. Dan bagi saya hubungan sekarang ini, hubungan antara gabungan ialah bagaimana gabungan tersebut nak membincangkan dan memperbahaskan hubungan mereka. Saya nak masuk pada topik yang paling akhir Tan Sri yang dipertua, ialah yang begitu dekat di hati saya ialah recall remedy. Tan Sri, apa pun yang Berhormat tanya saya pada hari ini, breach of contract, Article 10, Article 48, Article 49A, saya nak jawab satu je. Recall remedy tersebut wajib. Apa sebenarnya recall remedy? Recall remedy ini adalah 3 langkah. Dan recall remedy ini selalu dilihat dalam beberapa negara seperti satu insurans. Iaitu walaupun pilihan raya dah berlepas dan wakil rakyat mewakili dalam masa 5 tahun katakan, kalau rakyat membuat keputusan sama ada wakil rakyat tersebut tinggal ataupun keluar. Dan bagi saya itulah ukuran yang terbaik. Dan apabila kita bercakap tentang elemen expulsion, di mana seorang ahli politik dibuang daripada parti politik. Dan kita tahu bahawa Seksyen 18 Akta Persatuan, dia tidak boleh mencabar keputusan tersebut. Siapa yang dapat menilai sama ada dia dikehendaki ataupun tidak oleh rakyat tersebut? Itu sebabnya recall remedy yang kami pohon kepada Yang Berhormat Menteri dalam perbincangan. Kita harap mungkin jawatankuasa disambung yang amat berhormat Ketua Majlis ada, boleh mengkaji sama ada recall remedy boleh dijadikan sebahagian daripada langkah kedua, fasa kedua dalam pindaan perlembagaan ini. Silakan. YB Pengerang. Ya, terima kasih YB Pengerang. Dalam bahasan YB Pengerang ada kerisauan kalau pindaan di Parlimen ini di peringkat persekutuan tidak diikuti di peringkat negeri. Ingin penjelasan merujuk perkara 75 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang negeri dan undang-undang negeri itu adalah tidak sah setakat yang tidak selaras itu. Adakah ini ada kaitannya? Yang Berhormat Pasir Gudang, kita ni rakyat yang beradab. Dan kita tahu kerajaan negeri yang dipimpin oleh Menteri Besar mempunyai Duli Yang Amat Mulia Sultan yang akan memberi pandangan mereka. Itu sebabnya jawatankuasa menganggap bahawa
kita perlu menghormati. Walaupun kita tahu bahawa Undang-Undang Persekutuan melebihi. Dalam isu concurrent list antara state dengan federal dalam perlembagaan pun, isu alam sekitar, isu tanah, macam-macam isu pun kita masih dalam mod perbincangan. Ya, disebabkan kerana macam saya sebut tadi, elemen peradaban kita sebagai satu negara persekutuan. Dalam perkara ini, saya juga nak wujud tentang recall remedy dengan izin Tan Sri Ketua dalam masa 2 minit yang tinggal. Ialah saya melihat bahawa recall remedy ini boleh dijadikan sebagai satu alternatif kepada kewujudan gabungan, cabaran yang dihadapi oleh gabungan-gabungan. Tetapi mungkin saya sebagai ahli parti yang begitu besar, Tan Sri Ketua, kefahaman saya hanya daripada mula bertanding sampai sekarang berkenaan komitmen pada parti. Pada saya, partilah segala-galanya. Tanpa parti, saya tidak menjadi ahli parlimen pengarah. Ini saya sebagai ahli parlimen. Tetapi mungkin mereka yang bebas merasakan bahawa bertanding atas bebas memberikan mereka kekuatan. Itu sebabnya di dalam jawatan kuasa ini, mereka yang bertanding bebas mempunyai lebih banyak kebebasan daripada ahli parti. Dan kemungkinan masa-masa depan pilihan raya ke-15 ke-16 ke-17, mungkin ramai ahli-ahli parti politik kita bertanding atas bebas. Kerana mungkin rakyat merasakan tidak ada komitmen pada parti politik, ada sesuatu yang lebih mudah untuk berbincang dan berbicara. Dan sebagai saya katakan di sini bahawa apabila perkara 43 dalam perlembagaan kita diwujudkan, kalau kita tengok daripada laporan Suruhanjaya REIT, mungkin kita melihat pada masa tersebut tak pernah terfikir dalam civilization Westminster system tentang coalition government. Dan kita tahu kerajaan campuran selalunya tak lebih daripada 22 bulan. Hari ini pun kita wujud dalam negara kita pun kerana kompromi daripada dua-dua pihak di bawah MOU ini. Itu sebabnya bagi sebahagian pada kami dalam jawatan kuasa, mungkin political resetting hari ini adalah pindahan perlembagaan. Kemungkinan pada masa depan dengan kewujudan Constituency Development Fund, dengan kebebasan kepada Parliamentary Services Act, independence of the separation of power. Mungkin itulah institutional reform, Tan Sri Ketua, yang boleh kita melihat negara kita betul-betul langkah ke hadapan. Dengan itu, Tan Sri Ketua, saya dengan ini... Boleh saya mencelas sedikit? Tinggal 8 saat. Regarding the recall remedy. Ya, actually pengarah, terima kasih kerana bangkit ke isu itu. Saya nak tanya, pasal recall election, is it true also that recall election is found mainly in what you call it, developed countries? Macam kita boleh nampak di macam Taiwan and other places, you know, but not so much in developing countries. Itu satu. Dan kedua, recall elections, to my understanding, from my analysis, di dalam kawasan pendalaman, maybe konsep itu is something that is not quite acceptable or not quite understood by many of those voters who may not have a high education and also may have been categorized as maybe B40, you know, which may be susceptible to other influences other than the issue at hand. Pengarang, bolehkah bagi ke pandangan? Terima kasih Yang Berhormat Julau. Sebenarnya recall election ataupun pilihan raya kecil itu lebih kurang konsepnya sama. Kecuali pilihan raya kecil itu selepas dia keluar daripada kerusi, kemudian speaker memberikan kata putus dan pilihan raya diadakan. Recall election ini sebenarnya adalah di mana rakyat yang membuatkan penentuan bahawa pilihan raya itu perlu diadakan. Dan dalam civilization tertentu, negara-negara barat mungkin 40%, 30%, 20% terpulang kepada mereka di segi perlembagaan ini. Tetapi yang lebih penting ialah daripada kita tunggu pada pilihan raya hujung, kita membenarkan rakyat membuat penentuan sama ada wakil tersebut perlu melalui pilihan raya ataupun tidak. Sebab saya, macam contohnya Yang Berhormat Julau yang begitu kuat dalam kawasan, kemungkinan pengundi Julau mahukan Yang Berhormat masih kekal di Julau. Dan walaupun Yang Berhormat dah masuk parti, dah keluar daripada parti, mahu dikenakan akta lompat parti, Yang Berhormat mungkin dilihat sebagai oleh pengundi dalam kawasan Yang Berhormat dalam lebih kurang 40% mengatakan mereka mahukan Yang Berhormat Larry Seng kekal sebagai Yang Berhormat untuk Julau. Itu sebenarnya recall. Satu insurans yang dibuat di belah awal dan bukan di belah akhir seperti pilihan raya kecil. Dengan itu, Tan Sri Yang Ketua, saya selaku ahli Parlimen Pengerang dan ahli dalam jawatan kuasa, PSSC menyokong sepenuhnya pindahan perlembagaan yang dibawa oleh Yang Berhormat Bera. Terima kasih.